Okay, Dok, kita teruskanlah dengan perbincangan kita. Kita nak tahulah, motor pun dah semakin canggih sekarang ni. Banyak teknologi yang untuk membantu rider kan. So bagaimana motosikal itu membantu rider tu untuk berlumba ataupun ride dengan selamat lagi? Okey, soalan yang sangat bagus. Okey, bila motosikal dicipta dulu, ia adalah satu mode transportation kan, transport. Jadi untuk sampai ke A ke B kan. Tapi bila as time goes on, of course teknologi motor tu sendiri di engineer makin lama makin baik. Kenapa? Sebab makin lama motor makin selesa, makin stabil. Motor ni dia corner tu yang paling mustahak sekali. Dalam tegak ia mustahak, tapi corner tu mustahak sebab dia tayar 2. Dia bukan tayar 4, dia boleh jatuh. Jadi untuk teknologi semakin lama semakin dinaikkan supaya corner tu makin stabil, selamat dan pasti. Itu paling mustahak. Jadi bila teknologi tu dicipta untuk semakin tambah baik, terutama di corner, adakah dia teknologi dicipta semata-mata untuk motosikal tu? Tak, motosikal dicipta untuk manusia. So of course ini semua daripada hasil kajian dan input penunggang-penunggang bila corner ada apakah cara-cara yang paling terbaik kan supaya corner tu ada selamat dan stabil. Jadi apakah ciri-ciri yang perlu ada pada motosikal tersebut supaya rider tu sendiri boleh memanipulasi ciri-ciri teknologi tu. Jadi macam saya cakap tadi lah, ambil contohnya tayar kita ambil kita ambil tayar. Zaman dulu tayar mungkin dia punya bentuk macam ni segi kan, macam tayar kereta. Tapi sekarang tayar sekarang U. Okey, kenapa dia macam tu kan? Jadi ini pun adalah kerana permintaan atau evolusi tunggangan kan. Jadi rider-rider akan lebih bermanfaat untuk mengambil selekoh dengan lebih baik. Okey, jadi mungkin selepas ni saya boleh cerita lebih tentang technical detailnya. Tapi itu dah salah satu contoh evolusi teknologi pada mesin digandingkan dan datang juga daripada keperluan seorang rider daripada segi body position, weight distribution dan juga riding technique. Untuk setengah keadaan untuk rider kan di atas jalan contohnya, benda yang berlaku tu kadang spontan untuk mereka bertindak balas kan. Adakah dengan belajar teknik-teknik penunggangan selamat kan, dia banyak kursus-kursus sebagainya, mampukah dia membantu dalam keadaan spontan tu? Okey, bila kita cerita tentang spontan, motor ni kita bergerak dalam beberapa saat sahaja untuk sampai dari satu A ke B kan. Kalau kita tengah berlomba lah kata, kita buat dalam satu kelajuan yang tinggi, mungkin dalam masa 1 kilometer macam MotoGP dekat straight, dekat Sepang pun dalam 10 saat saja 1 kilometer. Jadi apakah tarikh spontan tu? Spontan tu adakah pada masa ataupun terperanjat kan? Jadi kita sekarang ni kita nak train kita punya reflex dan muscle memory dan juga reactional memory kita supaya input kita akan sentiasa berkenaan tepat dengan apa yang berlaku di sekitar kita kan. Contohnya macam depan ada pasir, kita nampak mungkin terperanjat, adakah kita tekan brake depan dengan kuat, adakah kita tekan brake belakang dengan kuat, ataupun kita tutup minyak, atau apakah patut kita buat. Jadi input yang betul akan menghasilkan reaksi yang tepat. Tapi saya tak kata you jatuh ke tidak, saya kata betul dan tepat saja dengan keadaannya. Jadi tapi kita perlukan input yang selaras dan sesuai dengan keadaan yang contohnya ada pasir, macam minyak depan, apa kita boleh buat kan. Jadi kita mesti training diri kita. Okey, untuk motor tu dah ada tools dia ada ABS, dia ada traction control, dia ada apa semua, tapi kita ni tahu tak pakai benda tu macam mana kan. Dan boleh tak kita tahu pakai, tapi kita tahu pakai bila kan, macam mana kan, berapa kadarnya kan. Itu pasal kita mesti belajar semua benda ni. Jadi untuk memang orang kata benda ni macam patut start enjin jalan je, tapi hakikatnya di dunia ni bukan macam tu. Kita bukan naik bas atau naik kereta api kan, kita naik motor. Jadi semua reactional forces ni dan konteks sekeliling kita ni, kita mesti
ada di dalam minda kita sentiasa, tapi dia bukan buat kita sentiasa tertumpu pada tu saja. Kita free tapi benda tu masih lagi ada dalam kita punya minda supaya kita sentiasa boleh react dengan cepat. Okey doktor, kita teruskan dengan perbincangan kita. Kita nak tahulah tentang motosikal zaman kini yang lengkap dengan pelbagai aksesori, pelbagai alat-alat keselamatan untuk membantu rider. So kita nak tahulah bagaimana benda tu diaplikasikan dalam dunia sebenarnya. Okey, saya ambil paling asas sekali, tayar. Kenapa zaman dulu tayar macam ni? Kenapa zaman sekarang tayar macam ni? Dulu square, sekarang U. Kenapa? Sebab bila belok, motor ni bukan macam kereta. Dia bukan belok secara tandem macam ni. Tandem kereta bila tandem depan belakang. Jadi maksudnya dia akan belok macam ni. Jadi dia perlukan banking macam boat atau macam kapal terbang. Jadi bila belok, dia memerlukan tepi tayar ni, side grip, kan? Jadi bila kita tengok tayar motor, sebetulnya yang paling besar contact patch bukan kat sini. Sebenarnya dia dekat tepi sini, paling besar sini. Kenapa dia dekat sini? Sebab bila kita lean motor nak belok, ini adalah dia menggunakan tayar yang paling besar yang banyak. Jadi selamatlah. Permukaan tu paling besar. Kenapa kita nak belok, nak pakai tepi ni? Sebab motor tu perlu belok macam ni. Dia tak boleh belok tegak. Dia tak macam kereta, kan? Dia bukan tandem tepi, dia tandem belakang, kan? Dia parallel tepi, kan? Jadi motor tak boleh belok tegak macam tu. Mesti belok situ. Dia banking, orang kata, kan? Banking ni baru dia boleh belok. Ini physics, okey? Kita tak boleh lawan, kan? Jadi bila dia belok tepi macam ni, contact patch dia paling besar tayar dekat sini, selamatlah. Jadi kalau macam ni, contact patch dia tak ada, kan? Tajam. Itu kemungkinan jatuh. Sekarang dia macam ni, contact patch semua kat sini. Jadi kita ambil kat situ je kenapa tayar berevolusi macam tu. Adakah tayar tu evolusi dengan sendirinya? Tak. Rider punya cara untuk belok dan memastikan yang kita perlu contact patch tu, manufacturer akan buat benda tu. Saya ambil lagi contoh telescopic fog. Kenapa motor perlu ada telescopic fog? Shock absorber depan. Okay, kita belakang tu lagi cerita, kita ambil depan dulu. Kenapa dia tak pakai suspensi keras macam basikal? Tak payah meliuk. Dia kena absorb depan tu kerana bila kita masuk corner, kita mesti tekan brake. Kenapa kita mesti tekan brake? Brake apa? Brake depan. Kenapa? Sebab kita nak turunkan stroke depan suspension tu. Kenapa kita nak turunkan? Sebab motor, bila kita turunkan suspension, bila kita tekan brake, dia akan pendekkan wheelbase. Jadi bila pendek wheelbase, benda yang wheelbase yang pendek senang nak belok. Contohnya, kalau lori, nak belok, nak ambil, line dia sampai terkeluar kan. Tapi kalau wheelbase tayar dia dah pendek, dah dekat rapat, senang lah. Macam troli supermarket. Jadi itu pasal tekan brake depan, dia akan turun. Dia akan kecilkan wheelbase, tu satu. Lepas tu, kita tekan brake depan untuk masukkan dalam second stage of the suspension and stroke. 1, 2, 3. Kenapa tak tekan sampai habis? Nanti dia masuk sampai bawah. Nanti tak boleh. Tayar tu tak boleh pergi mana, dia akan wash. Tapi kalau tak tekan brake, apa jadi? Boleh, tapi motor tu tinggi. Tinggi dia tak nak belok lah. Susah, dia akan ambil line besar. Tapi kita biarkan dia tengah. Jadi dia boleh, ada sikit, kita boleh adjust. Jadi kita boleh corner. Jadi semua ni bukannya suka-sukalah nak buat telescopic fog ke apa ke. Dia ada fungsi dia. Jadi macam kita bekerja di kilang, mesin tu semua ada button-button, tak boleh main tekan pusing ni meletup. Jadi cara kita operasi, orang kata clutch kan, clutch untuk kita kita nak match RPM kan. Kenapa? Sebab 4 stroke lah, kita nak piston dan tayar belakang tu sama. Jangan tayar belakang tu lebih laju ada piston kan, nanti lock kan, fishtailing kan. Jadi itu pasal ada slipper clutch, dia tak nak tayar tu lock kan. So macam mana kita nak kawal kalau tak ada slipper clutch? Kita match revs kan, match rev turun gear. So tu semua tu, teknik tu bukannya kebetulan, teknik tu ada perlu. Tapi kalau kita tak belajar, kita fikir ini ada special teknik ataupun teknik racing apa, semua tu tak. Ini adalah teknik yang diperlukan oleh mesin tu supaya kita tunggang dengan lebih stabil. Betul, kalau macam kita tengok kalau motor lumba kan, dia memiliki
suspensi yang baik semua kan, dia punya mana handling dia pun terbaik. Tapi perlukah kalau macam motor yang kita bawa tunggang hari-hari atas jalan raya, kita nak modify dia, jadikan dia sebagai racing, dan kita bawa dia seperti biasa di atas jalan. Okay, this is a very good question. Sebetulnya macam ni, bila kita race saya pun dah race, saya tahu kenapa kita perlu equipment yang boleh laras, boleh adjust banyak-banyak. Bukan saya kata mahal murah Olin ke apa ke, White Power, tak ada brand kena mengena dalam hal ni. Tapi sebetulnya bila kita tengok level of adjustability, berapa banyak kita boleh adjust. Contohnya kita boleh adjust preload, berapa banyak preload kita boleh pusing, 20, 30. Kalau biasanya 250 ke bawah zaman sekarang ni, fork depan tak boleh adjust langsung. Dia kata kalau saya ni berat kan, tak boleh adjust, motor tu lembik macam tu. Jadi mungkin saya kena tukar fork spring, atau saya boleh beli adjuster preload tu. Tapi kenapa manufacturer tak buat macam tu? Cost lah kan. Kalau dia nak keluarkan 1 juta motosikal, nak beli fork spring preload adjuster, benda tu kata 10 ringgit. 1 juta dah 10 juta. Jadi accountant tak akan lepaskan. Tapi untuk kita macam mana? Kenapa kita nak buat semua tu? Sebab macam saya cakap, kalau kita ringan dari teka tu berat, lama fork ni tak nak turun pula, atau fork ni turun, kita kena adjust untuk diri sendiri. Tapi kalau tu tak boleh, mungkin kenapa manufacturer depan tak boleh tapi belakang boleh adjust preload. Okay, kita adjust preload sebab kita duduk kan. Tapi bila kita adjust preload, bila dah keras, depan tu tak akan main pula. So kita kena faham. Belakang kita adjust, dia akan efek depan. Kalau depan tu kita adjust pun boleh efek belakang. Kita boleh turunkan fork tu apa, naik turun kan, according to triple clamp. Jadi bila soalan Babes ni tadi, kenapa kita nak adjust? Sebetulnya adjustability tu adalah untuk motor ni sekarang ni bukannya macam baju Melayu. Kita boleh pergi tempah, wak kan, cik saya nak ni, tangan saya panjang ini, besar ini, dada saya, itu custom made. Kalau kita custom made barang di Malaysia, nanti tak ada biji dan belum tentu pun selamat. Jadi kalau kita boleh ada customize macam di barat, semua dia nak customize, motor, kereta, speedboat, sebab dia nak buat according kepada dia punya style, teknik. Tapi kalau kasih pada orang lain dah tak jadi pula. Jadi macam motor ni, dia kasih satu general setting, lain semua pandai-pandai lah buat kan. Mungkin dah beli baju Melayu dekat supermarket, pandai-pandai lah adjust, potong sini sikit, kecilkan sikit, macam tu lah. Jadi soalannya adalah kenapa kita nak buat tu? Sebab kita nak sesuaikan dengan gaya tunggangan kita.